Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan seluruh Jawatan Kuasa dan pihak pengurusan Masjid Habib Hassan Alatas Johor Bahru, beserta Jawatan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, para asatidzah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari ini, dapat sekali lagi kita bersama dalam kuliah duha kita, tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa rahmati kita semua, masukkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa mendapat cahaya dan syafaat daripada Al-Quran, dan rezekikan kita ini untuk sama-sama dapat masuk syurga bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, pada pagi ini InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita daripada surah Yusuf. Terima kasih kepada yang dapat masukkan nota saya. Sebahagian daripada nota yang telah diletakkan di ruangan komen. Jadi untuk makluman kita bersama pada pagi ini, kita akan sambung mengambil ibrah daripada surah Yusuf, sambungan ayat yang ke-6. Bermula daripada ayat yang ke-6. Kita buat catatan sikit tuan-tuan sekalian. Sebentar. Tadabbur surah Yusuf bermula ayat yang ke-6. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita mulakan dulu pada pagi ini, kita baca muka surat 236 dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Sadaqallahul azim. Kita mulakan bicara pada pagi ini, bermula pada ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang mafhumnya, dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu dan akan mengajarmu takbir mimpi serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub sebagaimana ia telah sempurnakan kepada datuk nenekmu dahulu, iaitu Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang ke-6 kita baca pada pagi ini merupakan sambungan daripada kata-kata Nabi Allah Yaqub alaihi salam yang merupakan ayah kepada Nabi Allah Yusuf, dialog kepada anaknya, iaitu situasi pada waktu ini, sehingga ayat yang ke-6 ini Yusuf alaihi salam masih lagi anak kecil. Masih lagi kecil. Dan kita dah cerita sebelum ini bagaimana
sebahagian daripada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Yusuf, dikurniakan satu pengalaman menarik, mimpi yang luar biasa. Dan nampaknya mimpi Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam itu hanya dikongsikan kepada bapanya ataupun dikongsikan kepada orang yang dia percayai. Orang yang dia percaya. Suara saya okey ke? Putus-putus, saya nampak macam tak apa clear. Putus-putus ke suara saya? Boleh Okey, baik. Bila Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam lalu satu mimpi, macam mana 11 planet sujud kepadanya termasuk matahari dan juga bulan. Pada waktu itu, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Nabi Yaqub respon terhadap mimpi Nabi Allah Yusuf. Pertama, jangan kamu ceritakan mimpi kamu ni kepada abang-abang kamu, nanti mereka akan lakukan perkara yang tak elok. Sesungguhnya syaitan ini merupakan musuh yang jelas, yang nyata bagi manusia. Ayat ke-6, tuan-tuan sekalian, ini kita tadabbur ni pelan-pelan, kita sikit-sikit kita tengok, sebab lagi dalam kita cuba gali khazanah Al-Quran ini, kita akan rasakan masya-Allah lagi banyak rupanya yang tersurat, yang tersirat khazanah yang Allah kurniakan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat ke-6 tadi mula dia dengan kalimah wa kadzalika. Dan demikianlah caranya. Macam itulah caranya. Wa kadzalika. Kenapa ayat ini bermula dengan waw? Nanti kita akan jumpa ada satu ayat lain kadzalika, tak ada waw pula. Yang ni kadzalika, demikianlah. Dia ada beza kalau wa kadzalika dan demikianlah. Ayat ini, ayat yang ke-6 ini, Nabi Allah Yaqub beritahu kepada Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam, wa kadzalika yajtabika rabbuk. Demikianlah cara Tuhan kamu akan pilih kamu. Kita tengok, nampaknya mimpi yang Nabi Yusuf alami, cerita kepada ayahandanya, memang kaedah itulah, pilihan itulah yang betul. Jawapan daripada ayah itu menunjukkan, ya, memang aku telah cakap kepada orang yang betul. Kerana Nabi Allah Yaqub nyatakan pada anaknya tu, wahai Yusuf, dia maksud dan demikianlah tu gini, seperti mana Allah muliakan kamu melalui mimpi yang istimewa, mimpi yang kamu lalui pada malam tadi, mimpi yang sujud, tadi sujud kepada kamu, seperti mana Allah muliakan kamu ketika mimpi itu, demikian akan ada kaedah, ada nanti Allah Subhanahu wa taala akan pilihmu. Baik. Dalam ayat ni, Allah menggunakan kalimah yajtabika. Yajtabika ni Allah pilih. Dan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, pilihan Allah kepada hamba-hambanya ni tadi bermula daripada mimpi Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan sekalian, mimpi ni dalam bahasa Arab dia ada beberapa istilah. Ada beberapa istilah. Ada disebut sebagai hilmun atau dipanggil ahlam. Ha lam alif mim. Ada dipanggil ru'ya. Ru'ya ni apa? Mimpi lah. Dan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Nabi, mimpi orang soleh, mimpi orang yang beriman ini satu daripada 46 tanda ciri kenabian ataupun tanda kenabian. Seperti Yusuf salam ni tadi. Biasa kan awam kita ni dah tak ada wahyu dah. Dah tak ada lagi keistimewaan macam para rasul dan sebagainya. Tapi kita ni ada yang dipanggil mimpi. Mimpi itu dipanggil ru'ya. Ru'ya ni mimpi sama ada kanak-kanak, sama ada orang dewasa, sama ada orang mukmin ataupun orang kafir. Nanti kita cerita selepas daripada ni, ada dia punya sambungan dia. Dan mimpi ni diceritakan Nabi SAW satu daripada 46 cabang kenabian. Mana benda ni kena apa dipanggil kena alert betul-betul. Mungkin ada suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada seseorang hamba yang dipilih tu tadi. Okey, baik. Kemudian
cerita tentang Allah pilih Nabi Allah Yusuf ni tadi, ada sebab. Kenapa dalam 12 beradik anak Nabi Allah Yaqub, tiba-tiba Yusuf dipilih? Ini pun soalan yang kita boleh utarakan juga. Kenapa dalam ramai-ramai anak Nabi Allah Yaqub, yang istimewa itu tadi, anak Nabi juga, ayah mereka juga Nabi. Tapi kenapa Yusuf terpilih? Ayat tu tadi kan, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ, dan demikianlah cara Allah pilih kamu. Allah berikan mimpi yang mulia, Allah berikan nanti ilmu untuk kamu untuk mentafsir mimpi. Bukan sekadar mimpi kamu yang semalam, yang kemarin, tapi akan dikurniakan nanti kepada kamu ilmu mentafsir mimpi. Dan kenapa diberikan kepada Nabi Allah Yusuf? Dalam tafsir sebut kerana hatinya bersih. Saya baca sikit dia punya teks dalam kitab. Asfahum jauharan wa arwadahum nafsan wa atyabahum qalban. Kenapa nampaknya dalam ramai-ramai anak Nabi Allah Yaqub dia terpilih, Nabi Yusuf terpilih? Ada 3 sebab. Pertama, dia merupakan orang yang paling bersih jiwanya, orang yang paling terang hatinya, dan yang paling paling bernilai lah, paling baik, paling suci hatinya. Jadi kalaulah itu cara Allah pilih kemuliaan dalam kalangan adik-beradik Yusuf alaihi wassalatu wassalam, hari ini pun macam tu juga. Kita pada hari ini pun macam tu juga. Allah Subhanahu wa taala tak pilih kita ni hidup dekat mana, hidup kita ni bagaimana, tapi yang Allah nilai, yang Allah kira ialah hati kita ni macam mana. Seperti mana kita baca tentang hebatnya kisah Yusuf alaihi wassalatu wassalam dipilih oleh Allah kerana kemuliaan hatinya, maka kita pada hari ini pun insya-Allah kita doa sama-sama pada pagi Jumaat yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan Allah pilih. Pilih maknanya apa? Allah kelompokkan kita. Kelompokkan kita bersama dengan orang-orang yang soleh berkat daripada hati yang baik-baik. Ada setengah tafsir lagi sebut pula, kenapa Allah pilih Nabi Allah Yusuf? Kerana dia termasuk dalam kumpulan hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam kitab Suratul Afwi. Orang yang sangat cepat maafkan kesalahan orang lain. Sebab itu kemuliaan Allah beri kepada baginda. Jadi pilihan itu bersebab. Seperti mana Allah pilih Nabi Adam sebagai Nabi yang pertama dekat muka bumi ini kerana sebab-sebab tertentu, maka Nabi Allah Yusuf juga sejak daripada kecil Allah dah pilih kerana sebab-sebab tu tadilah. Jadi rupanya proses yang kita panggil pembersihan jiwa ataupun dipanggil tazkiyatul anfus, tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Makin kita bersih, makin banyak zikir, makin banyak baca Quran, mudah-mudahan kita terpilih masuk dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Baik, itu maksud kalimah yajtabika. Baik, kemudian yang berikut. Ayat yang ke-6 ni dalam konteks masih lagi dialog ataupun kata seorang ayah terhadap anak. Dan macam mana Nabi Allah Yaqub ini dengan nilai kebaikan yang dimiliki, seorang Nabi, seorang yang sangat optimis dengan masa depan, yakin yang sangat tinggi kepada Allah, anak yang sedang menghadapi macam apa benda yang bimbang, benda yang tak tahu lagi pada masa akan datang, terus berikan galakan dan motivasi bermakna kepada anak yang masih kecil. Tak adalah cerita macam apa seolah-olah macam menidakkan mimpi anak tu tadi. Kita takkan jumpa jawapan yang sedemikian. Jawapan Nabi Allah Yaqub ni sangat profesional. Kamu ni nanti macam ni, kamu ni nanti macam ni. Dia tak ada jadi macam setengah orang kita mudah-mudah nak menyanggah. Dengar orang ni cakap, alah mimpi budak kecil biasalah, awak tidur ni basuh kaki ke tidak? Gitu dia tanyanya. Budak tu tadi cerita, contohnya, ya malam tadi saya ni mimpi pergi Mekah. Alah berangan je kau lebih mimpi pergi Mekah, bangun sembahyang tidak? Tak boleh macam tu. Kan? Tengok macam Nabi Allah Yaqub melayan anak yang masih kecil, terus berikan satu demi satu. Jadi kat situ kita nampak nilai seorang ayah melayan perbualan ataupun kisah anak kecil, tapi penuh dengan optimis dan sangka baik kepada Allah. Hujungnya nanti dalam mungkin beberapa siri akan datang kita akan dapat lihat bagaimana nilai sangka baik seorang ayah terhadap anaknya itu benar-benar dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah nak pilih kamu ni wahai Yusuf. Sekarang ni kamu cerita kepada ayah pasal mimpi kamu,
bintang sujud, planet sujud, matahari sujud. Allah nak pilih kamu ni. Allah nak pilih kamu. Dan Allah akan ajar kamu nanti istilah dia, tuan-tuan perhatikan ayat ke-6, ta'wilil ahadith. Ta'wil al-ahadith. Okay. Dia gini dalam istilah kita belajar Quran, seni ataupun cabang ilmu Al-Quran ini Masya Allah sangat banyak. Ada setengah ulama kata 25, ada setengah kata lebih daripada itu. Maksud saya cabang ilmu ni, contoh kita baca Quran kan, ilmu tajwid, ilmu asbabun nuzul, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu ta'wil, ilmu nasakh mansukh, apa lagi segala macam lah, ilmu balaghah. Yang itu saya pun tak pakar lah bidang tu lah kan, ada kepakaran yang lain, ada orang lain lebih pakar dalam bidang-bidang Al-Quran ini. Jadi sangat dalam lah khazanah ilmu Al-Quran ini Masya Allah. Makin kita ke dalam, ibarat macam lautan yang luas kan, makin kita selam, makin kita pergi ke bahagian dasar, makin cantik, makin cantik, makin cantik. Okay. Tapi nak mau turun ke dasar laut, kat tengah lautan yang luas itu, dia tak boleh terjun macam itu aja. Dia ada alat dia, ada pakaian dia, keperluan oksigen yang cukup, kena ada jurulatih yang bertauliah supaya kita selam tadi tu selamat. Tak kenalah benda yang tajam, selamat daripada binatang yang buas sebagai contoh dalam laut dan seumpamanya. Begitulah kiasan kita dengan Al-Quran. Kita nak terjun dalam ni, nak explore, nak cari khazanah Al-Quran ni, apa dia punya keistimewaan dia, yang diturunkan dalam bahasa Arab ni. Jadi kita nak faham semua tu, dia punya alat kena cukup. Alat dia pun ilmu lah. Dan ilmu tu tadi mesti wajib kita dapatkan daripada guru-guru yang mursyid, daripada para ulama tafsir yang telah menulis kitab-kitab mereka ratusan tahun yang silam, supaya kita tak adalah faham tu faham seorang-seorang. Betul ke tidak yang aku baca aku faham ni, betul ke ni? Sebab amat-amat bahaya kalau kita faham Quran dan kita faham rupanya salah selama ni kita faham. Jadi itu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wahai Tuhan, jadikan kami ni orang yang faham agama, orang yang boleh faham kehendak Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajarlah kan. Belajar daripada siapa? Guru kita. Guru daripada mana? Daripada guru dia. Almarhum guru, daripada almarhum guru dia, sampailah susur galurnya itu sampai tabi'in, sampai sahabat, sampailah kepada insan yang paling alim tentang Al-Quran, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita dengar istilah ta'wilil ahadith, tafsir mimpi. Allah akan ajar kamu tafsir mimpi. Tuan-tuan sekalian, kehebatan Nabi Allah Yusuf, ini kita punya muqaddimah. Allah letakkan dalam cerita surah Yusuf ini, kehebatan Nabi Allah Yusuf bukan hanya sekadar tafsir mimpi. Bukan kerana itu, ini baru muqaddimah je. Kan, apa kehebatan Nabi Yusuf? Dia ni tafsir mimpi. Tuan-tuan, takkanlah sekadar hebat tafsir mimpi tiba-tiba terus dijelmakan, terus diwujudkan watak Yusuf alaihi wassalatu wassalam ini oleh Allah sebagai insan yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah. Adakah sekadar itu? Adakah sekadar tafsir mimpi je? Hari ni ada tak orang boleh tafsir mimpi? Ada. Ramai orang boleh tafsir mimpi. Tapi kenapa nampaknya kisah orang yang boleh tafsir mimpi ni, Allah nak ceritakan apa kehebatan lain? Kita ingat balik tak kalau kita reverse balik ke belakang kan? Masa cerita dalam surah Al-Kahfi, pengembaraan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam bersama Nabi Musa alaihi salam. Pun ada kalimah ta'wilul ahadith. Ta'wil al-hadith, meramalkan sesuatu. Kenapa Nabi Khidir boleh bunuh budak yang sedang main ketika itu dibunuhnya? Kenapa Nabi Allah Khidir alaihi wassalatu wassalam boleh binakan rumah yang nak roboh, sedangkan rumah ni dimiliki oleh anak yatim dan seumpamanya? Kenapa dia buat? Sebab Allah beri ilmu kepada Nabi Allah Khidir, boleh tahu pada masa depan, meramalkan sesuatu pada masa depan, yang dipanggil ilmu kasyaf dan sebagainya lah. Ini bukan ilmu ramalan biasa-biasa, yang itu tak pakai. Ini ilmu ta'wilul ahadith. Allah kurniakan ilmu kepada seseorang boleh meramalkan sesuatu yang bakal berlaku. Jadi sekarang ni kita nak buat macam mana? Kita ni cerita kita baca Quran, kita ambil satu daripada cabang ilmunya ta'wilul ahadith. Ta'wil ahadith maksud dia apa? Kita boleh tahu kesudahan baca kisah ni, oh macam ni kesudahan dia. Oh tengok sesuatu ni, oh macam ni kesudahan dia.
Tapi ilmu ni bukan senang kita boleh dapat. Kita pun cuma baca daripada kitab saja. Balik pada cerita Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf, tuan-tuan tengok ini mukadimah yang bakal kita ceritakan nanti siri-siri akan datang. Dengan ilmu tafsir mimpi sekian, tanda dia sekian. Tuan-tuan tengok dia punya cerita ni. Kan mimpi apa nanti kita bincangkan. Mimpi raja macam mana, mimpi penghuni penjara macam mana. Sekarang ni baru cerita mimpi satu je. Mimpi Nabi Allah Yusuf, planet-planet sujud, matahari sujud, bintang sujud. Okay? Dan mimpi tu tadi, daripada mimpi Nabi Yusuf boleh ceritakan, oh mimpi lembu kurus makan lembu gemuk ni, oh cerita nanti ekonominya merosot ataupun ekonomi ketika itu akan musnah di Mesir contohnya lah kan. Daripada mimpi boleh cerita tanda dia sekian-sekian. Tuan-tuan sekalian, ini merupakan ilmu yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Yusuf. Boleh apa dipanggil ni, menganalisis sesuatu isu dan meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depan. Hari ni kita ada tak jumpa orang yang macam itu? Kita ambil contoh penganalisis ekonomi. Kan dengarlah dekat berita ke, dekat radio ke, macam mana ekonomi kita sekarang ni. Saya ramalkan 2 tahun lagi lah ekonomi kita ni macam ni. Selepas 2 tahun nanti mungkin nanti kadar kewangan kita makin baik, negara kita makin stabil. Dia dah ada belum tahun 2 tahun lagi tak? Sekarang kita hidup 2021 ni. Macam mana dia boleh meramalkan ekonomi 2025, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang berdasarkan situasi yang dia dapat pada hari ni. Kita tak ada ilmu tu. Kenapa dia boleh ramalkan? Kita kata 2 tahun lagi contohnya ekonomi kita baik. Adalah dia punya bacaan dia. Dia tengok itu, dia tengok ini. Tuan-tuan sekalian, meramalkan tentang kewangan negara pada masa akan datang. Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan ada ilmu ta'wil inilah bermula dengan cerita mimpi. Akhirnya Nabi Yusuf jadi seorang manusia. Allah pilih ilmu Nabi Allah Yusuf ini, akhirnya berjaya menyelesaikan krisis kewangan dan ekonomi di Mesir ketika dianugerahkan jawatan untuk menguruskan perbendaharaan Mesir. Jadi ilmu kepakaran Nabi Yusuf ni bukan tafsir mimpi aja. Ilmu tafsir mimpi itu digunakan untuk menganalisis sesuatu peristiwa yang berlaku. Jadi apa maksud dia ni? Ilmu ni apa? Seorang ni dia tahu kesudahan dia apa. Berlaku satu peristiwa, kesudahan dia apa. Dan kemahiran untuk mentafsir peristiwa ini berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sebab itu tuan-tuan tengok antara bukti yang lain Nabi Allah Yusuf dikurniakan ilmu mentafsir ataupun mentakwil ni, kita ambil contoh, tapi cerita ni akan datang ketika mana berada di Mesir. Saya skip sikit untuk point ni kan. Ketika berada di Mesir, kan duduk dalam istana Al-Aziz. Al-Aziz ni gelaran raja di Mesir pada waktu itulah. Berada di istana. Tiba-tiba isteri pembesar ni memanggil Nabi Allah Yusuf dengan hai talak. Dengan tujuan yang kita dah akan cerita nantilah. Wanita di Mesir ini kira wanita pertama lah, isteri Al-Aziz di Mesir. Dia boleh panggil hai talak, hai Yusuf, marilah kemari. Marilah kemari. Panggilan itu biasa je. Biasa masuk macam mana? Kan Nabi Yusuf ni hidup dalam penjara, hidup dalam istana, dibimbing ataupun sebagai suruhan ataupun seorang budak hidup dalam istana tadi kan. Dan dia panggil tadi tu mungkin dengan bahasa kasih sayang, mari kemari. Tapi kenapa Nabi Allah Yusuf tak terima ataupun menolak panggilan tersebut dengan jawapan qala ma'adzallah, aku mohon perlindungan daripada Allah. Kita dengan orang panggil marilah kemari. Panggilan tu ada masa okey, ada masa mendatangkan bahaya. Macam mana Nabi Allah Yusuf tahu panggilan daripada wanita tu tadi panggilan yang bahaya, risikonya tinggi? Macam mana boleh tahu? Ni tadi ni. Ilmu menganalisis ataupun tahu sesuatu peristiwa dan kesudahan dia bagaimana. Dia tahu ini panggilan ni kalau dilayan, kalau dipanggil ni, terus panggil ikut dengan wanita ni tadi, akan ada nanti babak-babak yang tak elok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab Nabi Allah Yusuf tahu keadaan di Mesir pada waktu itu, hidup dengan zaman fitnah, hidup dengan segala macam menjadikan nafsu sebagai fokus hidup mereka dan seumpamanya.
Di kalangan lelaki perempuan hidup mereka ni saling bergaul, tak ada rasa sifat malu dan seumpamanya. Jadi dibaca peristiwa itu digambarkan, oh ini sangat-sangat berbahaya. Kunci ilmu dia apa? Mentafsir ataupun takwil. Kita tengok, oh tak boleh ni. Kan macam kita lah kan, kita tengok, aku rasa tak boleh ni. Macam tak boleh ni. Apa-apalah isu kita macam tu lah kan, tengok keadaan dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah beritahu dalam ayat yang ke-6, Nabi Allah Yaqub meramalkan ataupun beritahu kepada anaknya Nabi Allah Yusuf, kamu ni Allah akan pilih dan Allah akan kurniakan kepada kamu ilmu mentafsir mimpi. Dan tuan-tuan sekalian, mimpi ni, ayat yang ke-6 ni kan, hari ni mimpi, belum tentu esok berlaku. Hari ni mimpi, mungkin minggu depan berlaku. Okey, cerita Nabi Allah Yusuf ni, kita mula-mula dengan mimpi kan, bermula dengan mimpi. Zaman bila kanak-kanak. Mimpi, planet sujud, bintang sujud, bulan sujud, matahari sujud. Dia punya tanda apa ataupun apa sebenarnya berlaku ni? Allah jadikan kisah itu yang benar-benar berlaku 40 tahun kemudian. Hari ini mimpi, kan rupanya mimpi itu menjadi realiti setelah 40 tahun. Ini kita kena cermat dalam mengamati mungkin mimpi yang disebutkan Nabi SAW, salah satu daripada 46 cabang kenabian. Hari ini bermimpi, bila jadi realiti 40 tahun kemudian. Daripada mimpi zaman kanak-kanak, tiba-tiba takdirnya ketika jadi Menteri Perbendaraan Mesir. Allah takdirkan mimpi 40 tahun dulu, ini realitinya. Sebab itu kalau kita semak balik, benda yang ajaib berlaku kan tuan-tuan sekalian. Di Saudi kan, ni cerita tahun lepas. Macam mana ada seorang ulama yang mimpi dan ditakdirkan mimpi itu menjadi realiti 20 tahun selepas daripada itu. Selepas 20 tahun menjadi realiti. Kan bila tahun lepas bila bermula COVID ni kan. Bila bermula COVID, ada satu kisah ni kan. Dia berlaku ni, siapa nama dia ni? Abdul Karim Khidr. Ni kisah benar tuan-tuan boleh rujuk kat YouTube pun ada, dekat cerita pun ada. Saya ambil kisah tentang mimpi ni. Seorang ulama di Mesir nama dia Abdul Karim Khidr. Abdul Karim ni siapa? Salah seorang daripada jawatan kuasa fatwa Saudi. Dia yang bercerita. Dia cerita apa? Kawan dia beritahu, dia ada seorang kawan ni 20 tahun lepas. Dia cerita ni tahun 2020, 20 tahun lepas, kawan dia cerita. Maknanya tahun 2000 lah sebenarnya cakap, tahun 2000. Kawan dia cerita dan orang yang cerita ni kata dah aku rahsiakan. Aku tak beritahu siapa orang dia ni. Dia cerita gini, tahun 2000 tu aku pergi haji. Tahun 2000 pergi haji dan ketika aku berada di Mina, aku tertidur di Masjid Khaif. Ada dekat Mina tu kalau kita naik bas musafir ke nak ziarah ketika umrah ke nampak Masjid Khaif di Mina. Aku tidur kat masjid tu ketika di Mina. Masa musim haji ni, orang ni pergi haji. Jadi aku tidur dan ketika aku tidur dekat masjid tu, aku bermimpi aku tawaf keliling Kaabah seorang-seorang. Tuan-tuan tengok ini cerita orang biasa je, bukan Nabi pun. Aku mimpi tawaf keliling Kaabah seorang-seorang. Jadi sedar daripada mimpi itu, dia jumpa kepada seorang syekh. Syekh Abdullah Ar-Rumi, seorang orang alim di Mekah, orang tua. Lalu bila dia tanya kepada orang alim ni, aku mimpi pelik, mimpi tawaf keliling Kaabah seorang-seorang. Kata orang alim ni yang cerita ni Syekh Abdul Karim Khudair. Orang ni kata, bila aku rujuk kepada orang alim, macam mana kamu boleh mimpi keliling Kaabah, tawaf keliling Kaabah ni seorang-seorang. Apa kata orang yang dengar mimpi Syekh ni tadi? Orang alim jawab apa? Kamu ni satu masa nanti Allah akan rezekikan kamu tawaf keliling Kaabah seorang-seorang. Orang tua ni jawab, aku macam mana aku tak terbayang lah, tak terfikir macam mana orang lain boleh berhenti seketika untuk tawaf semata-mata nak berikan laluan untuk aku ni. Macam mana orang boleh berhenti? Sedangkan tuan-tuan sekalian, orang pergi Mekah ni kan makin lama makin ramai, makin lama masjid dibesarkan, manusia datang makin ramai. Jadi orang ni yang mimpi ni tadi,
macam mana aku boleh tawaf seorang-seorang? Kata Syekh Ar-Rumi, orang yang dirujuk ni, yang ini aku pasti akan berlaku. Cuma kaedahnya macam mana, cara macam mana, yang itu tak ada dalam ilmu aku. Cuma aku pasti mimpi kamu ni mimpi yang benar. Dia beritahu gitu je, mimpi kamu ni mimpi benar. Mimpi macam mana? Tawaf keliling Kaabah seorang-seorang. Jadi kata dia, aku pun balik lah. Aku pun balik. Masa berjalan setahun demi setahun, setahun demi setahun. Takdirnya tuan-tuan sekalian, kita ambil cerita ujung dia tu. Tahun 2020, tahun lepas, ketika Ramadan, kan masa tu kan Mekah ditutup kerana COVID. Cerita ni berlaku pada siang 27 Ramadan. Orang tua ni tadi tak macam mana berada dekat Mekah, diizinkan oleh pihak pengurusan Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sunat seorang-seorang. Dan pelik, orang satu dunia pelik. Macam mana dalam ramai-ramai jutaan, bilion manusia orang beriman ni, tiba-tiba ada seorang orang tua ni boleh tawaf keliling Kaabah seorang-seorang. Habis selesai daripada tawaf tu tadi, jadi orang tanya pada dia kata apa? Ini rezeki daripada Allah. Mimpi yang telah aku lalui 20 tahun lepas, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan hari ini berlaku. Kan macam pelik. Kita pun dulu kalau macam mana tawaf seorang-seorang, mustahil, tak masuk akal tawaf seorang-seorang. Tapi takdirnya bila COVID, Masjidil Haram tutup, pada waktu itu aku dibenarkan. Kita tak tahulah dibenarkan macam mana cara, tapi takdirnya dia seorang tawaf. Bila tu? Pagi 27 Ramadan. Sehingga dinukilkan oleh Mufti Zimbabwe, dengan nama Mufti Ismail Meng, selalu keluar kat TV Al-Hijrah, kadang-kadang keluar iklan tu kan. Ismail Meng sebut, dia kata ini merupakan keajaiban yang Allah kurniakan. Jadi nak cerita macam mana? Allah ada macam-macam cara nak berikan laluan kepada hamba-Nya. Walaupun akal kita, contoh pada waktu itu, mustahil. Daripada mimpi ni. Kan? Macam mustahil takkan tawaf seorang-seorang. Allah ada macam-macam cara nak merealisasikan mimpi yang kita lalui dalam hidup. Jadi ini semua takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam Nabi Allah Yusuf. Yusuf ni kan mimpi, Allah ada macam-macam cara untuk nak meletakkan insan yang dibuang dalam perigi ini, hujungnya nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sangka anak kecil yang mimpi dekat rumah 40 tahun akan datang tiba-tiba boleh jadi menteri perbendaraan dekat negara lain pula. Ni hidup dekat Palestin. Nabi Yusuf dekat mana ni? Palestin. Macam mana seorang budak yang bermimpi masih kecil tiba-tiba ditakdirkan jadi menteri dekat negara orang lain? Lagi ajaib kan? Memang sangat-sangat ajaib. Jadi inilah kuasa ataupun takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, surah ini, cerita ini penuh dengan keajaiban. Dan bukan itu sahaja, kita tengok babak jawapan Nabi Allah Yaqub. Mula-mula kata Allah akan pilih kamu. Yang kedua, Allah akan merezekikan kepada kamu tafsir mimpi. Yang ketiga, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Obama atamaha abawai qablu Ibrahim. Yang ini tadi yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan nikmat kepada kamu. Kamu dah dapat nikmat ni, Allah akan berikan nikmat, sempurnakan nikmat lagi kepada kamu. Apa maksudnya? Kesempurnakan nikmat bergantung kepada situasi dalam ayat. Bagi cerita Nabi Allah Yusuf, sempurnakan nikmat makna dia apa? Kamu juga akan dipilih oleh Allah sebagai Nabi, seperti mana aku jadi Nabi, seperti mana ayah aku dulu pun Nabi Ishak, Nabi Ibrahim jadi Nabi. Jadi dulu jadi Nabi, atuk kamu, aku jadi Nabi, kamu pun nanti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud konteks ayat menyempurnakan nikmat. Tapi kalau kita tengok dalam ayat lain contoh apa cerita sempurnakan nikmat bagi Rasulullah contohnya. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini wahai Muhammad, aku telah sempurnakan agama kamu. Dah turun semua kan syariat dan sebagainya. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan nikmatku untukmu wahai Muhammad. Maksud dia apa? Dari segi wahyunya, dari segi kesempurnaan syariat. Sebab Rasulullah dah jadi Nabi je dah. Jadi ayat itu sempurnakan nikmat, sempurna syariat. Itu bagi Rasulullah. Tapi dalam ayat ke-6 surah Yusuf ini, maksud menyempurnakan nikmat ini merujuk kepada kamu juga bakal menjadi Nabi. Sebab itu kita baca dalam hadis Nabi SAW,
Orang yang mulia ni siapa? Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan ayat ni juga tuan-tuan sekalian menjadi dalil para anbiya ini, khususnya bagi 4 keturunan yang jadi nabi ni. Ibrahim dapat anak Ishaq, Ishaq dapat anak Yaqub, Yaqub dapat anak Yusuf. Mereka ini merupakan para nabi dan akidah mereka ataupun keyakinan mereka ni samalah. Para nabi ni apa? Mentauhidkan Allah dan mereka jadi utusan untuk menyempurnakan syariat agama Allah. Ayat ini menjadi dalil dakwaan lah orang-orang Yahudi yang memalsukan. Mereka kata Nabi Yaqub ni bukan hidup dengan agama sekian-sekian. Sebab tu mereka kata ini Nabi kami. Yusuf ni Nabi kami, Yaqub ni Nabi kami, Daud Nabi kami. Dia kata dia ada akidah yang lain. Sedangkan para Nabi ni akidahnya semua sama, mentauhidkan Allah, membesarkan Allah. Daripada Nabi Adam sampailah baginda Nabi SAW. Jadi orang-orang Yahudi pada hari ini mereka ada fahaman mereka sendiri. Siapa Nabi Yusuf, siapa Nabi Yaqub pun ada juga dalam kitab-kitab mereka. Tapi cerita-cerita yang penuh dengan pendustaan. Ada yang telah diceritakan dalam kitab Yahudi hari ini kan. Kitab apa? Kitab Talmud. Dan kita tak payah tahu pun tak apalah kan. Memang mereka berdusta belaka. Banyak pendustaan dalam kisah tentang Nabi mereka sendiri. Baik. Kemudian ayat ke-6 ditutup dengan 2 nama Allah. Inna rabbaka alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa maksud alim? Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui macam mana keadaan Nabi Allah Yusuf, kesudahannya nanti macam mana. Seperti mana Nabi Allah Yusuf, Allah rezekikan boleh menganalisis sesuatu peristiwa. Tengok satu peristiwa boleh meramalkan kesudahan yang bakal berlaku. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lebih daripada itu. Kalaulah kita ni manusia, dia panggil alim. Alim ni apa? Tahu. Orang alim. Tapi kalau nama Allah Alim, Ain Lam Ya Mim, sebutan dia hampir sama tapi ejaan dia berbeza tuan-tuan. Alim, kalau Ain Alif Lam Mim yang berilmu. Tapi kalau Alim yang Maha mengetahui. Tak ada yang terkecuali daripada pengetahuan Allah. Jadi maksud ayat Allah ni alim ni apa? Allah Maha mengetahui kesudahan cerita Nabi Yusuf ni macam mana. Nasib daripada hidup dekat Palestin boleh akhirnya berhijrah sampai ke Mesir dan seumpamanya pun berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua Hakim, Allah Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana mengatur. Maha mengatur segala apa yang berlaku dalam sejarah baginda Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita sambung pada ayat yang berikut, ayat yang ke-7. Ayat ke-7 tuan-tuan sekalian, Allah berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sadaqallahul azim. Kita tengok pada ayat yang ke-7, maksud dia apa? Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah mulakan cerita ini dan tiba-tiba masuk pada ayat yang ke-7, sesungguhnya pada kisah Nabi Allah Yusuf dan saudara-saudaranya itu tanda-tanda kebesaran bagi orang yang memang nak mencari. Maknanya ini sebagai satu dalil. Orang bila baca surah Yusuf dengan cerita saudara-saudaranya ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini dapat pengajaran bagi orang yang bertanya, iaitu bagi orang yang hidupnya memang nak mengambil iktibar. Jadi ini tujuan ataupun objektif surah Yusuf dan mana-mana surah yang lain diturunkan oleh Allah. Cerita dalam Al-Quran, dia tak sama macam kita baca buku cerita. Tak syarat dengan fakta, tarikh. Kan, bila berlaku. Macam kita belajar sejarah kan. Berlakunya bila, siapa nama orangnya, pukul berapa, dekat mana, pening nak ngapal kan. Dan kita lihat sampai kadang-kadang pening nak baca sejarah ni. Penuh nak tarikh. Kan, tapi dalam Al-Quran, baca kisah dalam Al-Quran, contohnya surah Yusuf ini kan, Allah nak kita dapat surah ni dalam aspek apa? Kamu dapat mengambil ibrah daripadanya. Pengajaran tu kamu nak dapat. Sebab itu kita
baca kisah itu ada yang Allah ceritakan, ada yang Quran silent kan. Baik, ayat ni tadi Allah nyatakan laqad kana fi Yusufa. Yusuf ni kalau dalam kita belajar ilmu bahasa, dia bukan asal daripada perkataan bahasa Arab. Dia panggil a'jam. Okay. Dia bahasa Arab ni sikit kita kongsi kan. Dia satu, orang Arab ni dari dua je dia belajar. Satu bahasa Arab, satu selain bahasa Arab. Kalau yang Arab tu dia panggil Arab lah. Tapi kalau selain daripada bahasa Arab, dia panggil ajam. Ain, jim, mim. Asing. Maknanya ajam ni asing, bahasa asing. Maknanya asalnya Yusuf ni bukan daripada bahasa Arab. Tapi dimasukkan dalam Al-Quran. Allah nak ceritakan. Sebab itu kalau kita belajar nahu, selepas fi, huruf fa, ya kan? Fa, ya ni huruf jar. Selepas fi, bagi bawah. Kal fil masjidi, nawaitul i'tikafa fil masjidi. Kalau fi ni lepas tu kita belajar bahasa Arab bagi bawah. Tapi kenapa yang kat sini kita tak bagi bawah? Fi Yusufa. Kenapa? Sebab dia, bagi yang belajar bahasa Arab, dia dipanggil mamnu' minas sarfi. Benda yang terkecuali. Sebab apa? Ada dipanggil ajam. Perkataan ni perkataan ajam. Orang Arab, khususnya di Mesir sampai hari ini, ramai di kalangan mereka ni nama dia Yusuf. Ramai orang antara nama Yusuf yang paling ramai dekat Mesir. Sebab mereka fahamlah ini melambangkan identiti orang yang soleh, orang yang baik, hidup yang selamat dari ujian-ujian, Allah beri kejayaan. Nama-nama anak mereka diberikan dengan nama Yusuf. Jadi orang Arab sampailah sekarang ni kan, mereka panggil Yusuf ni dengan ada 3 baris. Ni tambahanlah ilmu tambahan lah kan. Kadang-kadang ada panggil Yusuf bagi depan, sin bagi depan. Kalau biasanya kita dengar Arab dia panggil Yusuf. Yusuf dia panggil anak dia, sin bagi bawah. Dan ada juga yang bagi atas, Yusuf. Kadang ada nama Yusuf, ada nama Yusuf, ada nama Yusuf. Ejaan dia sama juga, ya waw sin fa. Sebab tu tak pelik kalau panggil ya Yusuf. Dia panggil bagi bawah. Jarang bagi depan. Yang biasa kita dengar Yusuf. Walaupun kita orang Melayu mana ada Yusuf, kita sebut Yusuf. Ini dipanggil apa? Lahjah ataupun panggilan orang-orang Arab. Yusuf ni dia ada 3 baris bagi huruf sin. Yusuf, Yusuf, Yusuf pun ada juga. Okey. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi. Kamu tengok cerita ni Yusuf dengan saudara-saudara dia. Kenapa Allah highlightkan tentang Yusuf dan saudara-saudara dia? Sedangkan surah ni kan banyak watak dia. Kita dah cerita siri 1 tempoh hari. Ada ayah, ada ibu, ada raja, ada adik-beradik, ada penghuni penjara, ada wanita, ada menteri. Masya Allah, ada berapa tu? 13 tak silap saya lah kan. 13 pelakon-pelakon utama. Tapi ayat ke-7 Allah fokus dalam sesungguhnya dalam surah ini Yusuf dan adik-beradik dia ni tadi merupakan ayat ni apa, tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya dalam surah Yusuf walaupun pelbagai watak kita jumpa, namun watak yang paling menonjol, yang banyak diceritakan tema dan plot ceritanya ialah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf sebagai tunjangnya, pelakon utamanya, tidak menenggelamkan watak Yusuf dalam mana-mana situasi. Berada dekat Mesir, berada dekat Palestin, berada dekat kampung, dekat penjara, ketika kanak-kanak, ketika dewasa, watak Nabi Yusuf tetap apa dipanggil, tetap menonjol. Kita contoh kalau tengok filem ataupun drama kan, drama mungkin 2 jam. Contoh masa sejam pertama ada watak A ni, watak A, tapi bila dah pindah ke plot yang lain, mungkin orang lain pula, hero dia yang lain rupanya kan. Tapi cara Al-Quran bercerita nampaknya daripada ayat pertama sampai ayat yang terakhir, Yusuf tetap menjadi mana-mana ceritaan dalam babak surah Yusuf. Dan wahyi saudara-saudaranya, wa ikhwatihi. Nanti kita ceritalah macam mana kesudahan kan. Sebab itu dalam nota awal yang saya berikan kepada tuan-tuan, Nabi Yusuf ini memang sangat besarlah ujian dia kan. Sangat besar.
Dan surah Yusuf ini ada 8 tema ujian yang Allah nyatakan secara khusus. Ujian kepada Nabi Allah Yusuf, ujian kepada Nabi Allah Yaqub, ujian kepada adik. Adalah nanti akan datang, saya akan detailkan juga dalam kitab yang lain. Surah Yusuf pembagian 12 jenis kesedihan. Yang ini 8. Nanti daripada 8 ujian ni pecahan dia apa? 12 jenis kesedihan. Hari ni ulama-ulama lah yang buat kerja ni kan, yang kaji, Masya Allah kan. Lepas tu memang takkan habis kita baca surah Yusuf dari segi apa? Dari segi tadabbur, ni nama dia tadabbur. Semuanya berdasarkan dalil yang telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, kamu tengok cerita ni kata Allah, cerita saudara-saudara dia, kamu nampak apa? Ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat ni, kalau kita terjemahkan, tanda, ayatun, ayah, sebutan dia ayat. Kita beza dengan ayat ni tuan-tuan, orang Melayu sebut ayat lain. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, ayat yang kita tulis 5-6 perkataan itu ayat bagi orang Melayu. Tapi ayah dalam bahasa Arab diterjemahkan bahasa Melayu tanda. Sebab tu tanda bacaan kita tu ada bulat. Nombor 1 bulat, nombor 2 bulat, tanda. Tanda berhenti, tanda berhenti, tanda berhenti. Baik, maksud ayat ni apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Kata Imam Ash-Sha'rawi dalam tafsir dia, Imam Sya'rawi kata biasanya dalam Quran ini, orang nak melihat dan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, tengok apa? Tengok bintang, tengok bulan, tengok planet. Tapi menariknya dalam surah Yusuf, kamu tengok dalam watak Yusuf dan adik-beradik dia, kamu nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Ajaib. Maksud ayat ni apa? Sya'rawi tafsirkan, dia tafsirkan penuh dengan keajaiban. Surah ini penuh dengan keajaiban, seperti mana kamu menyaksikan keajaiban bintang, keajaiban planet, matahari dan seumpamanya, maka begitulah kamu menyaksikan keajaiban dalam cerita Yusuf dan adik-beradik dia. Jadi macam mana kita nak tahu kat mana keajaiban? Kita baca biasa-biasa je. Kan? Makna tuan-tuan sekalian, kita mungkin tak jumpa lagi lah. Hari ni mungkin kita boleh jumpa keajaiban matahari, berapa kadar kepanasan dia, bulan, macam mana dia boleh berpusing keliling bumi, bintang, berapa jauh dia dan seumpamanya lah. Oh, ajaib. Macam mana boleh berada terawang-awang dekat langit. Tuan-tuan sekalian, begitulah cara Allah nak tarik kita ni supaya kamu kena rasa surah ini surah yang penuh dengan keajaiban, dan kamu lihat inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa? Siapa yang dapat tengok benda ni? Siapa yang dapat nampak? Lisailin. Bagi orang yang hidupnya memang nak sentiasa mengambil iktibar. Kalau contoh tengok planet, tengok bintang, matahari dan sebagainya, siapa yang dapat ilmu tu? Para ahli sains, ahli falak. Dia nampak, dia explore benda macam ni kan. Orang ada ilmu falak. Tapi bagi Al-Quran, siapa yang hidup dia memang nak mengambil ibrah, nak cari pengajaran, dia akan jumpa. Jadi, saya nukilkan sikit dalam tafsir ni, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Naufal dalam kitab dia. Kata Imam Al-Qushairi, ayatul lisailin, ni cantik terjemahan dia tuan-tuan sekalian. Dia kata gini, ni ayat berapa tadi? Ayat yang ke-7. Surah ni untuk siapa? Dia kata, ya'ni likulli dhi mihnatin hatta ya'lama kaifa yasbir. Surah ini sangat bermanfaat bagi orang yang diuji dekat dunia. Bila baca surah ni, dia akan tahu macam mana cara nak jadi orang sabar. 1. Walikulli dhi ni'matin hatta ya'lama kaifa yashkur. Surah ini mengajar kita macam mana orang yang diberikan nikmat dapat belajar macam mana cara nak bersyukur. Wa yuqal fi qissatihim ayatun fi kaifiyatil afwa 'aniz zillah. Dan surah ni juga, cerita ni juga macam mana nak menzahirkan kemaafan walaupun dalam keadaan yang sukar. Jadi itu di antara apa? Di antara kata-kata Imam Al-Qushairi. Siapa yang diuji, baca surah Yusuf, tahu macam mana cara nak sabar. Kita tahulah sabar ni, siapa yang tak tahu fadilat dia kan? Fadilat sabar, apa dipanggil? Macam mana cara
kelebihan sabar dan seumpamanya. Jadi surah Yusuf mengajar kita nak sabar tu macam mana, dan surah Yusuf juga mengajar kita nak bersyukur macam mana. Dari dua benda. Itu maksud ayatul lisailin. Baik, kemudian kata Ibnu Abu Sa'ud dalam tafsir dia pula, ayatul lisailin ni apa? Dia kata dekat sini ada benda yang besar tentang tanda kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan wujud dekat sana pelbagai tanda-tanda kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kemudian yang berikut saya teruskan ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin." Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-8. Okey, baik. Maksud ayat yang ke-8 apa dia? Allah nyatakan kisah itu bermula ketika saudara-saudara Yusuf berkata sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita sendiri. Padahal kita ni satu kumpulan yang ramai dan berguna. Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata. Baik, ayat ke-8 ni dah mulalah nampaknya. Dah mula macam mana ni? Dah mula dah berlaku dialog di antara abang-abang Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Mereka ni berbual, mereka berbincang. Mereka kata, oh nampaknya Yusuf dengan adik yang seorang ni, dari 12 beradik kan, nombor 11 dan nombor 12 ni, nampaknya ayah kita lebih sayang mereka berbanding kita. Siapa yang disebut tadi tu? Ayah dia. Nampaknya Nabi Allah Yaqub ni, pada pandangan abang-abang dia ni tadi, nampaknya ayah lebih sayang dia orang yang kecil ni berbanding daripada kita ni semua. Wa nahnu usbah. Sedangkan kita ni, kalau ikutkan kita yang paling bernilai, kita yang paling bermanfaat, sebab kita dah boleh tolong. Wa nahnu usbah, kita dah besar, dah boleh tolong ayah. Kenapa pula ayah lebih sayangkan yang kecil ni? Tuan-tuan sekalian, ini ayat ke-8, dia merupakan respon pada ayat yang ke-5. Kan ayat ke-5 apa? Nabi Yaqub bagi tahu dalam ayat ni, kesimpulan dia, syaitan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Dan surah Yusuf Allah bagi tahu syaitan turut masuk ganggu dalam urusan adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni tadi, sehingga akhirnya timbul pelbagai masalah. Timbul pelbagai masalah. Dan ayat ke-8 ini, dia punya punca dia macam mana kita tengok, inilah bermulanya gangguan daripada syaitan. Syaitan dah mula masuk dah. Syaitan dah mula masuk. Mengganggu siapa ni? Abang-abang Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jadi mereka kata ayah lebih sayangkan Yusuf dengan adik kita seorang lagi ni. Sedangkan kita 10 orang ni patutnya ayah lebih sayang. Kita dah lebih tenaga kita ataupun kita ni banyak manfaatnya. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya nampaknya ayah kita ni berada dalam kesesatan yang nyata. Tuan-tuan sekalian, dalam tafsir sebut macam ni. Ibu atau ayah ni, dia akan lebih mengasihi anak. Ada 3 kategori. Seorang anak yang musafir akan lebih diingat berbanding anak yang sedang berada di rumah. Yang kedua, anak yang sakit akan lebih dikasihi sampailah dia sihat. Yang ketiga, anak yang kecil akan lebih dikasihi sampailah dia besar. Jadi itu fitrahnya. Dalam kitab sebut macam tu. Anak ramailah tadi berapa orang? 12 orang. Nak sayang, semua sayang. Kan seorang ayah, seorang ibu dia akan sayang semua anak. Tapi 3 ni dia akan lebih, menjadi lebih. Ketika kecil, lebih lah. Sampai dia jadi besar. Ketika dia musafir, ketika jalan jauh, merantau jauh, yang tu dia yang paling sayang. Sampailah dia balik semula. Yang ketiga, yang sakit, sampailah kembali sihat. Jadi hakikat ini nampaknya tak diketahui oleh abang-abang Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Dah mula ada unsur apa kat sini? Ada unsur hasad. Ada unsur hasad. Dah dengki. Dan nampaknya perkara itu berlaku kerana apa? Tidak ada nilai keikhlasan. Ini punca bahaya dalam segala perkara lah ni. Bila hidup dah tak ada keikhlasan, nolong ayah pun dia rasa macam, oh aku akan lebih dikasihi ni. Nolong orang ataupun nolong ayah sendiri dengan tujuan untuk dah jadi anak yang lebih disayangi.
Sedangkan buat tu sepatutnya kita dah didik diri kita ni lillahi ta'ala. Benda yang sangat sukar untuk kita lakukan dalam hidup ni. Sangat sukar. Sebut lillahi ta'ala. Nilai keikhlasan. Kena belajar keikhlasan. Sebab kalau tak ikhlas, Iblis akan ganggu. Kita baca dalam surah Al-Isra ada, surah Al-Hijri pun ada. Wahai Tuhan, Iblis kata apa? La uzayyinanna lahum. Aku akan hias amalan manusia ni supaya yang jahat-jahat nampak macam baik. Aku akan kacau. Adam dan zuriatnya semua aku akan kacau. Termasuk keluarga para Nabi. Tapi Iblis kata di hadapan Allah apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hambamu yang beribadah dan hidupnya ikhlas. Yang ini aku tak boleh kacau. Yang ini aku tak boleh ganggu. Jadi, nampaknya jawapan daripada abang-abang Nabi Allah Yusuf ini, membuktikan dia orang ni nolong orang tua dalam keadaan mengharapkan agar lebih disayangi. Agar lebih disayangi. Sedangkan sepatutnya buat ataupun nolong tu kerana Allah. Nampaknya mereka iri hati kepada adik mereka yang nombor 11 dan adik mereka seorang lagi yang nombor 12. Baik, kesimpulan yang lain ayat yang ke-8 ini, kita tengok apa yang mereka rumuskan. Mereka dah bual, 10 orang ni berbual, mereka rumuskan apa? Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya, dia kata apa? Ayah kita ni berada dalam kesesatan yang nyata. Ayah kita ni memang dah sesat. Ini cakap depan-depan ke cakap belakang ni? Cakap belakang. Dia kata ayah dah sesat. Teruklah ayah ni, ayah memang dah sesat. Tuan-tuan sekalian, ayat ke-8 ni Allah berikan ingatan agar kita berhati-hati. Berhati-hati macam mana? Hidup kita ni, bila ada orang tua, dia jangan sampai derhaka. Derhaka ni pula kata ulama' ada dua. Satu derhaka depan-depan, satu lagi derhaka juga belakang. Mengutuk orang tua, menghina orang tua, wal'iyadzubillah min dzalik. Derhaka tak? Tetap derhaka. Derhaka depan-depan dah tentulah dengan kasar, dengan mungkin panggilan yang tak elok, dengan maki hamun orang tua. Itu mungkin orang tak buat. Tapi ada tak derhaka belakang? Ada. Dan berpakat adik-beradik dan mereka sepakat sebab Allah gunakan kalimah mereka. Mereka kata dan sesungguhnya mereka kata ayah kami berada dalam keadaan dah sesat. Ayah dah tak betul. Kenapa tak betul? Sebab lebih sayangkan Yusuf. Jadi, syaitan dia dah masuk perangkap. Ada dah masukkan perangkap dalam adik-beradik ni tadi. Hasad. Kamu kan lebih tenaganya lebih boleh nolong orang tua. Patutnya kau lebih sayangi daripada adik kamu ni. Yang kedua, dia dah mula masukkan dalam perbincangan mereka itu macam mana boleh berlaku derhaka kepada orang tua tapi secara belakang. Ini timbul masalah yang sangat besar. Sedangkan tuan-tuan sekalian, kasih sayang Nabi Allah Yaqub ini melimpah kepada semua anaknya. Semua dapat kasih sayang seorang ayah ni tadi. Jadi itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian ayat yang ke-9, kita ambil satu lagi pada pagi ini. Allah nyatakan uqtulu yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sadaqallahul azim. Ayat 9 Allah nyatakan ramai di antara mereka berkata, bunuhlah Yusuf atau buang sahaja dia ke suatu tempat yang jauh supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang yang baik dan berguna. Baik, mereka bincang, buat keputusan mesyuarat. Majoriti kata bunuh aja Yusuf. Bunuh aja Yusuf. Berapa yang bagi pandangan ni majoriti. Bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, majoriti. Kita bunuh saja Yusuf dan buang saja. Kita buang dia jauh-jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum. Biar apa dia panggil ni, biar tak jumpa lagi dah. Biar ayah tak jumpa dan akhirnya perhatian dan kasih sayang ayah akan tertumpu kepada kamu semata-mata. Masa tu Yusuf dah tak ada dah. Dan tuan-tuan tengok dalam ayat yang ke-9, tengok macam mana cara iblis masuk lagi. Tadi dah ganggu dah wujudkan hasad dalam hati. Yang kedua derhaka kepada ibu bapa. Tengok ayat ke-8, dua dosa besar. Ada hasad,
ada derhaka pada ibu bapa. Ayat yang ke-9, bunuh, berpakat ataupun berbincang untuk melakukan dosa besar. Jadi ada hasad, ada derhaka kepada ibu bapa. Ayat ke-9, bunuh, cubaan bunuh. Baik, ayat yang ke-9 ni sebenarnya masih lagi ada berkait dengan ayat yang ke-5. Kan syaitan beritahu apa, Allah menyatakan tadi kan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Apa bukti kita hidup ni kena mohon dijauhkan daripada gangguan hasutan, tipu daya syaitan? Kita tengok dia punya cara kan, cara nak menyesatkan manusia ni, dia tak letak 100% terus serang. Dia kata kamu bunuh je. Kamu bunuh saja adik kamu bernama Yusuf ini ataupun adik tu tadi. Nanti lepas daripada itu, watakunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas daripada tu kamu dah bunuh semua tu, kamu akan jadi orang soleh, bertaubatlah. Lepas tu kamu bertaubat. Sekarang ni isu dalam hidup kamu ni cuma adik ni masalah. Kamu bunuh dia, settle, kamu jadi orang baik. Tuan-tuan sekalian, tengok macam mana perangkap tipu daya syaitan kan. Dia kata seolah-olah dia bisik kat telinga kita, buat ajalah, lepas ni kan boleh taubat. Apa masalahnya kamu takut sangat ni, kenapa? Macam lah orang lain tak buat. Kan, dialog seperti itu kan berlaku wujud bukan pada syaitan aja, manusia pun sebab benda yang sama. Kan, yang takut sangat ni kenapa? Kamu buat ajalah. Orang lain pun buat dosa besar juga, okey je. Kan, kita kata nanti buat dosa ni nanti dosa besar tak sebab bertaubat. Berapa ramai orang dah berdosa tapi bertaubat okey je. Kan, orang lain pun buat salah juga dan mereka bertaubat akhirnya jadi orang baik. Dan tuan-tuan sekalian tengok ayat ke-9 ni, satu lagi perangkap apa dia? Iblis bagi tahu macam mana natijah ada kumpulan manusia ni dihasut macam ni. Selepas buat benda jahat, kamu bertaubat, nescaya akan jadi orang yang lebih kuat rasa manisnya beribadah. Iblisnya perangkap, kamu ni kalau nak jadi baik senang aja. Buat dosa. Lepas tu taubat, memang akan rasa kemanisan beribadah. Sama macam ni. Kamu bunuh Yusuf, dah selesai semua, lepas tu jadi orang baik. Jadi muka surat yang sama. Kita baca muka surat apa ni? Al-Quran 236. Dekat atas cerita pasal hasutan, tipu daya syaitan sebagai musuh. Kita tengok di muka surat yang sama, Allah dah bagi tahu, tengok perangkap dia, jarum dia, satu demi satu. Kenapa diturunkan cerita ni pada surah Yusuf dan kepada kita pembaca Al-Quran sebagai umat Nabi SAW? Allah nak bagi tahu. Allah bagi tahu apa? Kamu tengok, kalaulah iblis, syaitan boleh masuk ganggu dalam keluarga para nabi ni. Ini keluarga nabi. Kan, ayahnya nabi, atuknya nabi, moyangnya pun nabi. Ini keluarga Nabi Allah Yaqub. Bayangkan kita sebagai orang biasa. Kita orang biasa ni lagilah sepatutnya kena bersedia dengan benteng yang lebih kukuh. Zikir kita, doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini bila nak cerita kita baca ni kan, kita lebih berwaspada. Sebab itu Allah sebutkan tadi apa? Bagi orang yang hidup nak mengambil pengajaran, kamu akan jumpa pelbagai keajaiban. Apa keajaiban dia? Kita akan tengok, ya Allah, keluarga Nabi. Kan, kalau kita baca ni, keluarga Nabi boleh pakat untuk nak bunuh adik-beradik sendiri. Kan, jadi ini pun rentetan daripada kisah Nabi Adam dulu. Kalau kisah Nabi Adam, anak yang bersaudara boleh bunuh saudara sendiri. Pembunuhan pertama dekat muka bumi berlaku disebabkan hasutan syaitan dan punca dia apa? Hasad, sama juga. Tuan-tuan tengok plot cerita ni, kita compare kan dua ni kan. Nabi Adam dengan Nabi Allah Yaqub dapat anak. Nabi Adam ada anak. Kenapa berlaku kes bunuh? Sebab hasad. Kenapa aku korban Tuhan tak terima? Kenapa dia korban Tuhan terima? Akhirnya dengan hasad, bunuh. Yang ini, mereka berpakat dalam kumpulan yang ramai. Kerana hasad, ayah lebih sayangkan Yusuf. Akhirnya mereka buat satu rancangan, satu rencana untuk nak melenyapkan Yusuf daripada muka bumi. Dan syaitan cepat-cepat pujuk mereka. Kamu lepas ni, terus jadi orang baik lah. Sebab dalam hidup kamu ni je masalahnya. Masalah kamu Yusuf aja. Bila Yusuf selesai dan sebagainya, kamu tak ada masalah. Jadi dia pujuk begitu. Itu yang akhirnya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Jadi memang kita kena berhati-hati dengan perangkap hasutan, tipu daya syaitan. Sedangkan kita lihat bagaimana tingkatan daripada Nabi SAW. Kita ni kan kita tak tahu umur kita tahap mana. Orang lain mungkin kita bacalah rezeki dia baik.
buat salah, tiba-tiba takdirnya taubat dan akhirnya Allah terima taubat jadi orang soleh. Itu cerita dia. Habis cerita cerita kita ni belum tentu lagi. Berapa ramai kita juga baca dan ikuti mati dalam keadaan yang tak baik, mati dalam keadaan tengah mencuri, na'udzubillah, mati dalam keadaan tak sempat bertaubat. Itu pun satu benda yang besar juga. Mati dalam keadaan tak sempat bertaubat. Kerana itu kita dipesan oleh Nabi SAW, ambil rumusan pada pagi ni kan, untuk jadi orang yang baik dan berakhir dengan kebaikan, yang baik dan berakhir dengan kebaikan, dia kena pagar dengan doa. Satu, doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, tutupkan umur kami ya Allah dengan perkara yang baik. Yang kedua, kena rajin baca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sekurang-kurangnya sekali pagi lepas subuh, sekali lepas maghrib. Paling kurang lah tu. Kerana apa? Janji yang telah disebut oleh Nabi SAW, orang yang dapat baca penghulu istighfar pada waktu pagi dan ditakdirkan umurnya tak sempat tunggu matahari terbenam. Maknanya baca pagi, petang meninggal lah. Syurga tempat dia. Ditakdirkan, kata Nabi, orang ni baca pada waktu malam, waktu maghrib, dan belum sempat menyaksikan matahari terbit pada hari esok. Syurga tempat dia. Amalan dia apa? Baca penghulu istighfar. Yang dah hafal, kita teruskan istiqamah, ingatan untuk diri saya juga. Yang belum hafal tak apa, boleh cari mana-mana kitab yang kita rujuk, kita bacalah sekali pagi, sekali petang. InsyaAllah terselamat mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang paling penting, hidup kita ni berdasarkan solusi ayat yang ke-8 dan ke-9 ni kan. Hidup kena sangka baik. Kena sangka baik. Satu, sangka baik kepada Allah. Yang kedua, kena sangka baik pada orang tua. Kenapa anak-anak Nabi Allah Yaqub yang bujang-bujang yang besar-besar ni, dia boleh tuduh ayah dia sesat? Sebab kamu tak tahu. Kamu tak tanya pun ayah kamu. Telahan kamu ataupun main teka-teka je. Ayah dah sesat. Ayah ni dah lah memang tak gunalah dan sebagainya. Berani melabelkan orang tua dengan perkataan dolal. Ayah kami ni sesat. Sedangkan kamu hidup kat dunia ni pun rezeki makan minum orang tua kamu yang bagi. Tiba-tiba kamu kata ayah kamu sesat. Jadi ini perkara yang sangat-sangat kita kena berwaspada. Kalau struktur keluarganya baik, keluarga tu baik bermula daripada siapa? Kita lah ni. Surah ni kan kalau kita baca, nak dapat pengalaman peribadi terbaik seorang ayah, kat sini kita boleh cari pengajaran. Nak jadi abang yang baik pun kat sini dia punya ilmu dia. Nak jadi adik yang baik pun kat sini ilmu dia juga. Jadi kita belajar daripada semua sudut. Sebab itu Allah sebut apa dalam penghujung surah Yusuf ni kan, Allah nyatakan apa? Fa'tabiru, ujung itu. Ayat yang ke mana tu? Yang ujung sekali, 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka. Tengok. Fokus Quran sama je daripada awal sampai akhir. Dalam kisah-kisah mereka, Yusuf dan adik-beradik dia, abang-abang dia, merupakan ibrah bagi orang yang memang nak mencari inti apa manfaat dan pengajaran. Jadi ayat awal-awal Allah dah sebut, penghujung pun ayat terakhir pun ayat 111 pun Allah sebut sangat memberi manfaat bagi kita yang memang nak mencari solusi dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Jadi cerita ni sebenarnya cerita tentang kehidupan kita. Walaupun sejarah ni berlaku sebelum kelahiran baginda Nabi SAW, tapi dia punya manfaat, dia punya ibrah, cerita kita semualah. Pada hari ini, mudah-mudahan kita sama-sama perbaiki hidup kita ini. Kena jaga semua kita jaga kita ni, maksudnya kena jaga diri kita, jaga keluarga baik-baik. Bila keluarga dah baik, masyarakat pun baik. Bila masyarakat baik, negara baik. Akhirnya semua dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul dalam ruangan komen ni kan, kata siapa ni, Rumah Ngaji Kota Masai ni. Sebab tu tak pelik jika keluarga sendiri mengaibkan keluarga sendiri zaman ini, betul. Sepatutnya kita yang banyak jaga. Ini macam mana terbalik pula, kita pula yang mendedahkan keaiban ahli keluarga sendiri. Kita kena sangat-sangat berjagalah. Kerana itu asas dia. Surah Yusuf ni menjadi tunjang dalam ilmu hal kemasyarakatan. InsyaAllah nanti kita akan bahas dan kita kupaskan sikit-sikit daripada kitab-kitab yang kita rujuk.
Mudah-mudahan jadi manfaat. Sikit-sikit tak apa, lama-lama nanti habislah. Kita bincangkan surah ini yang menjadi bekalan bermakna dalam hidup kita insya-Allah. Jadi sekadar itu dahulu, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Al-Quran ini menjadi sumber inspirasi kehidupan kita dan Allah pelihara kita selamat daripada musibah, selamat daripada benda yang jahat dan seumpamanya, dan Allah akan hidupkan kita ni dalam keluarga yang baik, mendapat keredaan Allah, dan semuanya nanti akan berkumpul dalam keadaan yang jauh lebih baik di syurga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dahulu, mohon maaf salah silap. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.